Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kelas hari ini Ustazah teruskan kepada sesi kita yang seterusnya. Sebelum ni Ustazah ada tunjukkan peta keseluruhan untuk subtopik yang akan kita cover bagi tajuk Akidah menurut Islam. Okey. Okey, sebelum ni saya dah tunjukkan kepada kamu kita ada 4 subtopik yang akan kita cover. Ya, konsep akidah. Yang pertama, amalan berkaitan pegangan akidah, kepentingan amalan akidah menurut Islam dan pembuktian akidah yang benar. Jadinya, hari ini kita akan belajar konsep akidah dari sudut ilahiyah. Okey, sebelum ni Ustazah ada terangkan kepada kamu kan? Kita akan belajar tentang kan? Ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Jadi, ilahiyah yang akan kita belajar hari ini. Sebelum tu, kita pergi dulu kepada konsep akidah. Di sini, Ustazah tunjukkan kepada kamu paparan buku teks, tasawur, muka surat 14 dan muka surat 15. Okey, muka surat 14 dan 15 ni sebenarnya kena dibaca serentak. Sekaligus, ya. Sebab dia sebenarnya satu halaman yang bercantum. Ya, muka surat 14 dan muka surat 15 ni. Jadi sebenarnya kena baca macam ni. Okey, konsep akidah ada penerangan, kemudian ada peta minda ketuhanan ilahiyah iaitu yang akan kita fokuskan hari ini. Dan kita ada 4 konsep ilahiyah iaitu nama-nama Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan. Perbuatan ataupun af'al. Dalam bahasa Arab, af'al. Af'al. Ya, perbuatan Allah sebagai Tuhan. Ya. Okey, jadi kita pergi dulu kepada konsep akidah. Maksud konsep akidah, ya. Apakah pengertian akidah? Okey, pengertian akidah ialah keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Okey, jadi kalau kamu perhati kat sini ada 3 poin penting dalam pengertian akidah. Ya, ada 3 poin penting dalam pengertian akidah. Okey, saya dah tuliskan di sini. Yang pertama, keyakinan yang teguh. Yang kedua, terhadap kewujudan Allah serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. So, semasa kamu menghafal pengertian akidah, kamu mesti pecahkan ikut 3 poin ini untuk memastikan kamu menghafal pengertian yang lengkap. Okey, 3 poin ini. Keyakinan yang teguh. Keyakinan itu mesti pada 2 unsur iaitu kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah berdasarkan dalil nakli dan akli. Okey, dalil nakli dan akli ni apa ya? Okey, nakli. Nakli membawa maksud dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya. Akli ialah membawa maksud dalil-dalil logik akal. So maksudnya semasa kita memberi penjelasan tentang konsep-konsep akidah, kita mesti berpandukan kepada keterangan hujah. Ya, hujah yang diterangkan itu mesti berlapikkan dalil Al-Quran dan hadis yang kita panggil dalil nakli dan mesti dah juga diberikan penerangan dari segi logik akal. Contoh penerangan logik akal wujudnya Allah. Contoh kan yang selalu kita baca. Macam mana kita nak tahu Allah tu ada? Kerana kita tak boleh
melihatnya, tapi kita boleh melihatnya melalui kejadian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, keindahan alam semula jadi, gunung ganang, lautan dan pantai. Itu adalah antara penerangan tentang kewujudan Allah dari segi logik akal. Okey? So, saya rasa kita dah faham apakah yang dikatakan akidah. Akidah ialah keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep akidah ketuhanan. Okey, konsep akidah ketuhanan. So, ilahiyah tadi, ilahiyah kita ada 4. Ya, nama-nama Allah, zat Allah, Allah dan perbuatan Allah. Okey, ilahiyah kita ada konsep ketuhanan ilahiyah, kita ada 4 ciri. Nama-nama Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Okey kelas, kenapa kita kena tahu 4 ciri ni? Kerana 4 ciri inilah yang akan membawa kita kenal Tuhan kita. Ya, kalau kita kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi kalau kita tak kenal Tuhan kita, boleh jadi kita takkan mencintai Tuhan kita. Ya, jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara kita nak mengenalinya? Sedangkan kita tak nampak, tak pernah jumpa. Jadi kita hanya kenal Tuhan melalui nama-namanya, zat, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita pergi satu-satu. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak tahu konsep ketuhanan Allah dari sudut nama-namanya? Kita mengenali Asma'ul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu allazi. Kamu sambung Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu semua adalah 90. Itu semua adalah 99 nama-nama Allah. Ya. Jadi sebenarnya betul lah hadis Nabi tu. Siapa yang menghafal 99 nama Allah akan masuk syurga. Kerana yang mengenali nama-nama Allah bermaksud kenal dengan Allah. Ya. Okey. Kemudian nama-namanya, selepas nama-nama kita kenal dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat ni kelas, saya selalu terangkan zat ini sebagai rupa fizikal. Okey? Okey. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh bayangkan rupanya. Macam macam mana kita nak kenal rupa seseorang? Kita kata hidungnya mancung ataupun pesek. Ataupun kadang-kadang kita kata dia agak tinggi ataupun kita kata dia agak rendah. Ya. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh sebut begitu. Ya. Kita tak dapat kenal rupa fizikal Allah, tetapi kita mesti meyakini bahawa Allah itu wujud. Meyakini Allah itu wujud, tetapi hakikat zat Allah tidak dapat diketahui oleh manusia. Ya, zat Allah itu ada. Allah memang wujud. Kita wajib meyakininya. Tetapi hakikatnya tinggal di mana, rupanya bagaimana, kita dilarang untuk mencari tahu. Ya, cukuplah kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama, zat yang kita tahu dia wujud dan juga sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada yang ketiga, sifat-sifat Allah.
Okey, sifat-sifat Allah kelas banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Okey. Sifat-sifat Allah banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Ya, tapi yang wajib diketahui ialah 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Okey? Seterusnya, perbuatan ataupun af'al Allah Subhanahu Wa Taala ialah setiap perlakuan yang dilakukan olehnya dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan berdasarkan kudrat dan iradatnya. So, lain kali lepas ni, kamu dah tahu apa maksud. Apa maksud kudrat? Kudrat Allah, kuasa. Kuasa Allah turunkan banjir besar. Kuasa Allah hantar tsunami. Itu kudrat Allah. Kehendaknya. Iradat. Iradat pula ialah kehendak Allah. Kehendak Allah menghendaki kita jadi soleh. Allah menghendaki kita masuk syurga. Itu adalah iradat. Ya? So, lepas ni kamu akan dapat banyak menguasai istilah-istilah yang selalu kita sebut dengan betul. Okey kelas. Jadi di sini saya dah terangkan konsep ilahiyah, ya, konsep akidah yang pertama iaitu ilahiyah. Di bawah konsep ilahiyah kita akan belajar tentang nama-nama Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan af'al Allah. Kemudian kita belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perincian penerangannya ada di sebelah sini, iaitu di buku teks muka surat 15. Okey kelas. Jadi untuk itu saja. Setakat ini saja untuk tajuk kali ini. Kita akan sambung yang seterusnya pada waktu akan datang. Apapun, Ustazah tinggalkan latihan ya. Latihan konsep akidah. Okey, Ustazah nak juga kamu belajar bagaimana cara nak menjawab soalan konsep akidah. Apakah kita tengok soalan konsep ilahiyah dan kategori sifat Allah. Okey, ini latihan ya. Okey. Di sini kita bayangkan ini buku latihan kita. Latihan konsep akidah. Bagaimana cara nak jawab soalan? Okey. Kamu dah transfer soalan Ustazah ni dalam buku latihan. Okey, bagaimana cara nak jawab? Kita hanya ambil kata tugas sahaja. Okey, kata tugas sahaja. Okey, contoh di sini konsep ilahiyah merangkumi 4 ciri. Senaraikan 4 ciri tersebut. So dia nak apa? Dia hanya nak 4 ciri konsep ilahiyah. So macam mana kita nak transfer kata tugas dalam soalan? So tulis di sini 4. Dalam soalan dia minta 4 kan? 4 ni jangan tinggal. Sebab 4 ni adalah panduan menjawab. Okey. Ustazah tunjukkan cara kamu nak menjawab latihan. 4 ciri konsep ilahiyah. Okey. Mula ilahiyah. Comelnya tulisan Ustazah kan? Okey. Buat titik bertindih di sini. Okey, terus saja buat point. 4. Di mana kita nak ambil jawapan? Kita ambil jawapan di sini tadi. Ni. 4 ciri konsep ilahiyah ialah nama-nama Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. So itulah jawapannya. Ya. Nama Allah, zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. So inilah bentuk jawapannya.
1, 2, 3, 4. Betul tak dia nak 4 markah? Betul tak dia nak 4 markah? Ya, dia nak 4 markah. Jadi kamu dah bagi jawapan ikut peruntukan markah. Okey, soalan nombor 2 pula. Okey, mari kita jawab soalan nombor 2. Kategori-kategori sifat Allah yang wajib diketahui. Apakah kategori-kategori sifat Allah yang wajib diketahui? Jadi soalan nak apa? Nak kategori yang wajib diketahui. So ini saja yang ditransfer dalam jawapan. Kategori sifat yang wajib diketahui. Okey. So, mana kita nak ambil jawapan? Jom kita tengok buku teks. Sifat-sifat Allah, kategorinya yang mana tadi? Ni dia ya. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Itu kategori sifat wajib Allah. So, transfer dalam jawapan. Ya. Dash 3. Okey. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Ya. Ni yang ni okey, itu jawapan dia. Okey, kelas. Ustazah dah tunjukkan pada kamu bagaimana cara nak menjawab soalan struktur. Okey. Jadi beginilah bentuk jawapan yang sepatutnya kamu tulis dalam buku latihan kamu. Okey, kelas. Ustazah rasa cukup sampai di sini. Ustazah harap kali ini untuk pengajaran kali ini kamu dapat memahami dengan baik. Sila jawab. Ustazah minta tolong ya, sudahkan tugasan untuk kamu sebagai latihan pengukuhan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.